Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan membicarakan pelajaran yang keempat, iaitu had qazaf. Okay, jadi apakah itu qazaf? Qazaf ni merupakan satu tuduhan yang dilakukan oleh seseorang kepada seorang lelaki atau perempuan ataupun khunsa. Tuduhannya adalah tuduhan melakukan penzinaan. Tuduhan ini boleh ditujukan sama ada kepada isteri, suami ataupun kepada orang lain. Penuduh ni menuduh isteri ataupun menuduh suami ataupun menuduh orang lain. Jadi apa kaitan qazaf dengan tajuk yang sebelumnya, iaitu zina? Sekiranya zina, pembuktian yang sabit ke atas orang yang melakukan zina. Jadi penzina itu adalah penjenayah. Manakala untuk qazaf, orang yang menuduh adalah penjenayah. Kenapa saya kata penuduh ni adalah penjenayah? Sebab penuduh tidak dapat membuktikan yang orang dituduh itu melakukan penzinaan. Seperti yang kita tahu, syarat-syarat untuk membuktikan seseorang itu berzina bukanlah semudah ABC sahaja. Perlu ada 4 orang saksi, perlu kepada bukti yang nyata yang membuktikan orang itu berzina dan juga pengakuan daripada penzina itu sendiri. Tetapi untuk qazaf berlaku kerana orang ini menuduh seseorang itu berzina tanpa menyatakan bukti yang kukuh. Jadi disebabkan itu, tuduhan tersebut boleh jadi fitnah dan akhirnya dia disabitkan sebagai penjenayah. Penjenayah qazaf. Baik. Sedikit info mengenai khunsa. Khunsa adalah seseorang yang mempunyai 2 kemaluan. Dia mempunyai zakar ataupun faraj. Pengqazaf, iaitu orang yang menuduh zina. Penjenayah. Yang diqazaf iaitu orang yang terkena tuduhan zina. Sama ada orang itu adalah suami ataupun isteri ataupun orang lain yang dituduh zina, tetapi itu tak dapat nak dibuktikan perbuatan zinanya, hanya sekadar tuduhan semata-mata. Apa contoh tuduhannya? Tuduhan kamu berzina atau wahai penzina. Dengan kita menggelarkan seseorang sebagai penzina ataupun kita menuduh orang itu berzina tanpa kita dapat buktikan yang dia betul-betul melakukan perbuatan zina, maka itu adalah qazaf. Baik, had qazaf. Hudud yang dikenakan ke atas orang yang menuduh orang lain berzina tanpa dapat buktikan kesalahan zina, maka dia akan dikenakan sebatan 80 kali bagi orang yang merdeka. Manakala untuk golongan hamba dikenakan 40 kali sebatan. Jadi hukuman bagi seorang penzina, hukuman bagi seorang penuduh zina, dia dikenakan sebatan sebanyak 80 kali bagi orang yang merdeka dan separuh daripada hukuman orang yang merdeka bagi golongan hamba. Dalil hukum had qazaf ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nur. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً. Artinya, dan orang yang melemparkan tuduhan zina kepada perempuan yang terpelihara kehormatannya, kemudian mereka tidak membawakan 4 orang saksi, maka sebatlah mereka dengan 80 kali sebat. Seperti yang saya sebutkan sebelum ni tadi. Bukan semudah ABC kita nak menuduh orang itu berzina jika tak dapat
nak buktikan dengan 4 orang saksi, maka tuduhan tersebut adalah qazaf semata-mata. Maka kita yang akan dikenakan hukuman bagi kesalahan qazaf. Ini berdasarkan daripada firman Allah dalam surah An-Nur ni tadi. Baik, syarat sah qazaf. Syarat bagi orang yang menuduh ataupun pengqazaf. Penuduh yang menuduh mestilah seorang yang baligh. Maka sekiranya kanak-kanak yang menuduh, tuduhan tersebut tidak diambil kira kerana kanak-kanak tidak tahu apakah itu perbuatan zina. Maka jika seseorang yang menuduh itu dia baligh dan dia tahu apa itu perbuatan zina dan dia tak dapat membuktikan, maka sah tuduhannya, maka dia adalah seorang pengqazaf. Yang kedua, mestilah berakal. Tidak sah tuduhan yang dilemparkan oleh seorang orang yang gila, orang yang mabuk, ataupun orang yang pitam, sekiranya dia menuduh seseorang dalam keadaan tidak berakal. Yang ketiga, bukan usul ibu bapa, datuk dan seterusnya daripada yang dituduh. Jika yang menuduh tu adalah ibu ataupun ayah ataupun datuk ataupun yang ke atas, sama ada moyang, nenek dan sebagainya, maka ia tak dikira sebagai pengqazaf. Yang keempat, pengqazaf itu membuat tuduhan secara sukarela. Dia menuduh seseorang itu berzina tanpa bukti dengan sukarela, bukan kerana dipaksa. Contoh, kalau kau tak tuduh orang ni berzina, aku akan bakar rumah kau. Jadi seseorang tu dia menuduh bukan kerana dipaksa. Kalau dia dipaksa, maka tuduhan dia tu tadi tak boleh nak disabitkan sebagai qazaf, sebab dia terpaksa buat tuduhan kerana dia diugut. Jadi pengqazaf mestilah orang yang menuduh secara sukarela. Yang kelima, pengqazaf hendaklah tertakluk atau berpegang dengan undang-undang Islam. Maksudnya orang yang menuduh orang lain berzina ni mestilah berada di bawah pemerintahan yang memegang undang-undang Islam. Dan yang keenam, orang yang dituduh itu tidak mengizinkan pengqazaf supaya pengqazaf dirinya. Maka jika seseorang itu dituduh dan orang yang dituduh tidak merelakan dirinya diqazaf, maka tuduhan itu tadi tidak diambil kira sebagai tuduhan qazaf. Baiklah, setakat ini sahaja dahulu pembelajaran kita untuk hari ini. InsyaAllah penerangan ataupun penjelasan yang lebih lanjut akan dibuat pada kelas yang berikutnya melalui soal jawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.